nasta'in. Baik, kita berbalik kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu diambil dari kata ibadat, iaitu kepatuhan dan ketundukan yang ditimbulkan oleh perasaan tentang kebesaran Allah sebagai Tuhan yang disembah, karena keyakinan bahawa Allah mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadapnya. Itu sebabnya hadirin dan hadirat, kalau Ustaz boleh melencong sedikit, apa motif sebenarnya kita beribadat kepada Allah? Untuk menyatakan rasa apa? Terima kasih, syukur. Itu saja kan? Apalagi cikgu? Cikgu jadi sasaran. Ada cikgu lain tak? Tak ada cikgu kan? Sebentar lagi Kak Mah kena, giliran Kak Mah. Ada motif lain tak selain menyatakan rasa syukur terima kasih pada Allah? Boleh tak yang mendorong kita beribadat antara lain kerana mengharap akan pahala dan syurga Allah? Boleh tak? Boleh tak satu lagi kita beribadat kepada Allah kerana takut akan murka neraka dan murka Allah? Kata ulama, baru sempurna ibadat kita mesti ada 3 motif ini. Nah, setengah orang tarikat pula, orang tasawuf mendakwa, bila kamu beribadat pada Allah kerana terlalu mengharap akan syurga dan redha Allah, pahala dari Allah, tak diterima oleh Allah kamu punya ibadat, sebab itu menjejaskan keikhlasanmu. Boleh diterima tak? Jawabnya tidak. Bila kamu beribadat didorong oleh rasa takutmu akan azab Allah, siksa Allah, murka Allah, neraka Allah, juga Allah tak terima ibadatmu. Sebab itu bermakna kamu tidak ikhlas. Betul atau tidak? Jawabnya tidak. Nah, kalau begitu Ustaz, selain menyatakan rasa syukur pada Allah kita beribadat, kita juga mengharap pahala dari Allah, masuk syurga, dan takut murka Allah dan neraka. Ia menjejaskan keikhlasan ke atau menyempurnakan keikhlasan? Menyempurnakan keikhlasan. Tak usah bohong lah. Semua kita mengharap akan syurga, pahala dan redha Allah. Betul tak? Ya. Jangan bohong lah. Jangan berbohong lah. Semua kita takut neraka dan murka dan siksa Allah. Itu sebabnya kata Imam Al-Ghazali, kata Imam An-Nawawi, motif orang beribadat ada 3. Pertama, bila ia beribadat kerana ingin pahala dan syurga, namanya ibadatul tujjar, ibadat pedagang. Pedagang dalam kepalanya kan yang ingat hanya untung. Okey. Yang kedua, bila motif kita beribadat karena takut akan azab Allah dan siksa Allah, neraka Allah, itu namanya ibadatul abid, ibadat hamba abdi. Hadirin dan hadirat, betul tak kita memang hambanya? Ya. Itu sebabnya kita takut dia murka kita. Kita hambanya. Dan yang kemuncaknya, bila kita beribadat pada Allah kerana ingin menyatakan rasa syukur, ini namanya ibadatul ahrar, ibadat orang-orang merdeka. Didorong rasa takut, ibadat hamba. Kita memang hamba. Beribadat pada Allah motifnya karena inginkan syurga dan pahala, ibadat pedagang. Nah, untuk membuktikannya, hadirin dan hadirat, Imam Ibnul Qayyim telah memberi satu analisa cantik. Kata beliau, sebelum iyyaka na'budu ada 3 ayat. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Apa dia punya falsafah? Bila iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami beribadat, didorong oleh 3 motif yang terdapat pada 3 ayat sebelumnya. Niscaya ibadatmu sempurna. Apa dia
motif yang terdapat atau tersirat di dalam Alhamdulillahirabbil alamin? Ingin rasa syukur. Kan betul tak? Bila syukur kita ucap Alhamdulillah. Yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Rahman dan Rahim, dua-dua nama Allah itu diambil dari perkataan rahmat. Betul tak? Terhadap rahmat Allah semua kita mengharap. Dan syurga itu adalah rahmat Allah. Allah pernah berfirman dalam hadis qudsi, ya ayyatuhal jannah anti rahmati, wahai syurga, engkau adalah rahmatku, aku akan masukkan kepada engkau siapa yang aku kehendaki. Oleh sebab itu, semua kita mengharapkan syurga. Itu isyarat dalam Ar-Rahmanir Rahim. Nah, baru sempurna setelah menyatakan rasa syukur Alhamdulillahirabbil alamin, mengharap rahmat Allah itu tersirat di dalam Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin, raja pada hari pembalasan. Hadirin dan hadirat, bila disebut hari pembalasan, hari berhisab, timbul tak rasa takut dan gerun? Mesti ada unsur itu. Ibadat baru sempurna. Cantik. Satu analisa yang cukup cantik. Bila kita baca surat Al-Fatihah, jangan lupa, inilah motif utama kita beribadat pada Allah. Pertama, ingin menyatakan rasa syukur tersirat pada Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, motif beribadat kerana ingin dapat pahala dan syurga, ini tersirat di dalam Ar-Rahmanir Rahim. Dan yang ketiga, kita beribadat motifnya kerana takut murka, siksa dan neraka Allah, ini tersirat di dalam Malik Yaumiddin. Ini iman macam ini nih yang ada dalilnya membuat kita jadi tak mantap. Orang cakap apa pun kita tak akan peduli. Betul tak? Allah yang cakap. Allah yang cakap. Para ulama kita tolong menjelaskan pada kita.